difahamkan lebih kurang 200 orang pelajar 200 orang pelajar yang tidak mendapat tempat latihan industri. Setelah saya amati pelaksanaan, saya rasa saya ingin mengucapkan tahniahlah di atas pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pihak fakulti, sebab saya rasa itu satu perkara yang baik. Setiap pelajar setiap pensyarah diwajibkan untuk supervise 2 orang pelajar, dan apabila supervise 2 orang pelajar, maka supervisor perlu juga membuat perancangan selama 10 minggu apakah pengisian-pengisian yang patut dimasukkan supaya pelajar nanti akan dapat mengisi borang-borang e-logbook dan juga laporan akhir di situ. Itu dari segi latihan praktik, dan setiap rubrik yang telah ditentukan dan setiap minggu dari minggu ke minggu, saya rasa amat baik sekali lah. Saya di UiTM tidak dapat melihat pengalaman itu sebab saya tidak terlibat dengan latihan industri, tetapi apa yang saya lihat berlaku di FKEE UiTM adalah sangat baik. Cuma saya ada menyebut tadi di situ, iaitu mungkin juga untuk pelaksanaan latihan industri secara fizikal, nanti mungkin perlu juga diadakan borang soal selidik di kalangan pelajar untuk kita menilai adakah industri-industri yang telah kita hantar pelajar-pelajar kita itu sesuai dengan scope of work yang diberikan di sana. Ini untuk mengelakkan daripada falsafahnya kita menghantar pelajar ke lain industri yang telah digariskan oleh EAC ataupun BEM adalah untuk memberi mereka pendedahan tentang perjalanan sebagai seorang jurutera di luar sana. Namun begitu sekiranya kita dihantar atau pelajar kita dihantar ke tempat yang salah, mungkin mereka akan jadi di tempat yang tidak berapa sesuai, mungkin hanya bermain dengan fotokopi mesin dan seumpamanya. So perlu juga saya rasa untuk didapatkan feedback ataupun maklum balas di kalangan pelajar sama ada company itu sesuai ataupun tidak untuk dihantar junior-junior mereka pada masa-masa yang akan datang. Itu yang seterusnya tentang itu. Dan petang tadi alhamdulillah terima kasih banyak kerana memberi saya peluang untuk berkongsi sedikit pengalaman saya dalam bidang optimization, dan terima kasih jugalah kepada UTHM kerana telah memberikan peluang kepada saya, dan sebenarnya saya share link saya itu dengan saya punya rakan pelajar saya lah. Jadi kita lihat tadi ada dari UTHM, ada dari UKM, ada dari UiTM, ada dari UMP, ada dari Unimap dan seumpamanya lah. So terima kasihlah kerana memberi kebenaran untuk saya berkongsi link tersebut. So saya tak pasti ada yang saya tertinggal Dr. PM Dr. Samsul. Kalau PM Dr. Samsul nak tambah sikit pun tak apa, sebab saya mungkin saya ada terlupa sesuatu. So jadi saya tak ada apa orang, memang samalah apa yang sama yang kita tadi bincangan tadi lah. Okey. Saya secara dasarnya saya rasa pelaksanaan cukup baik daripada FKEE UTHM lah dari segi pelaksanaan masters dan PhD lah. Cuma mungkin yang boleh kita bantu kawan-kawan pensyarah kita yang dah ada PhD yang tidak ada student, dan kat situ mungkin mereka perlu dibantu supaya mereka tidak rasa tersisih. Dan satu, yang kedua, ilmu yang telah mereka dapat dari pengalaman di universiti lain atau dalam PhD mereka boleh dimanfaatkan kepada fakulti dan juga kepada para pelajar kat situlah. Itu dia. So I think itu saja Dr. Daniel untuk ucapan saya. Terima kasih Dr. Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maksudnya ada tak pertanyaan daripada yang hadir ni untuk Prof? Ya, ada siapa nak tanya dari ahli majlis mesyuarat? Terima kasih Prof. Kalau di UiTM bagi pelajar yang tak dapat tempat LI tu macam mana Prof? Oh okey. Saya pun sebenarnya dikabarkan oleh kami punya ketua pusat, sekarang dah tak ada dekan, kita dah jadi college. Kita punya pusat sekarang ketua kita adalah ketua pusat pengajian PM IR Dr. Farid. Dia macam melaksanakan setiap pensyarah yang ada IR itu untuk supervise 2 orang student. Setakat ini yang tak dapat tempat untuk latihan praktik memang kita buat kita attachkan kepada unit pembangunan UiTM, kita attachkan juga kepada unit-unit COE. Jadi mungkin juga boleh difikirkan kot kalau COE yang ada tadi berapa, setiap tu ada 3 kalikan dengan 15. Kat situ mungkin boleh lebih sikit lah, bila ada projek-projek tertentu yang boleh dimanfaatkan kepada pelajar. Tapi yang saya lihat dari borang-borang tadi tu
dah cantik PM Dr. Khairul Nizam. Sebab rubriksnya dia akan map dengan CLO yang tertentu yang telah ditentukan oleh EAC kan. Saya rasa I think that one good enough lah. I think dah okay lah. Saya pun belajar juga at the same time daripada pengalaman tuan-tuan kat situ lah. Okay. Tapi fenomena kekurangan tidak mendapat tempat di kalangan pelajar-pelajar kita bukan saja berlaku di UTHM, UiTM pun sama. Saya rasa UM pun sama. Tapi mungkin tak sama sangat sebab mungkin student mereka tak ramai macam student kita kan. Tapi UiTM memang boleh kita ramai kat. Saya rasa nombor pun lebih kurang sama kot. Dalam 200 orang juga terdapat tempat tempat latihan praktik juga. Tapi saya belum bertanya lagi lah koordinator. Tapi saya rasa memang Ketua Pusat memang ada sebut, PM Dr. Farid memang dia kata kita ada masalah jugalah untuk latihan praktik kat situ. Cuma apa pendapat Dr. Khairul Nizam saya nak tanya, kalau dari segi kita nak membantu pensyarah-pensyarah yang dah ada PhD tapi tak ada student, macam mana? Apa tindakan fakulti untuk membantu mereka? Yang setakat ni yang kami buat, kita lantik jadi co-SV lah. Oh, jadi co-SV lah. Tapi pun kita tengok bidang lah, kalau bidang tu kena pada penyelidik tersebut baru kita lantik lah. Okey, saya rasa itu pun okey lah tu. Itu pun okey sebenarnya. Ada lagi tak pertanyaan? Baik. Prof, ada ucapan lain selain ucapan? Tak ada dah. Saya itu yang saya dah kalau ada soalan saya boleh respon lah. Okey. So terima kasih Profesor IR Dr. Ismail bin Musirin. Sebagai apresiasi kita dipersilakan Prof. Madya Dr. Khairul Nizam bin Ramli mewakili Dekan FDI memberikan ucapan penutup. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Daniel dan juga pada semua ahli. Yang pertama, kami mengucapkan setinggi penghargaan kepada Prof. IR Dr. Ismail Musirin kerana dapat meluangkan masa lah, dapat mengorbankan masa sehari bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada jawatankuasa penganjur program Profesor Pelawat pada hari ini yang nampaknya berjalan dengan lancar lah. Mungkin ini pertama kali kita adakan secara atas talian, tak pernah pun kita adakan. Jadi alhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar dan kami mengambil maklumlah segala komen-komen daripada Prof. Ismail untuk kami buat penambahbaikanlah kepada perjalanan program, terutamanya program master dan juga PhD lah. Dan juga untuk yang cadangan yang untuk latihan industri lah kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar sarjana muda lah. Jadi itu sajalah daripada kami, Prof. Terima kasih. Dr. Daniel, unmute. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Madya Dr. Khairul Nizam bin Ramli di atas ucapan penutupnya. Sekarang kita acara mengambil gambar untuk tujuan laporan dan rekod. Saya minta maaf background saya. Okey, silakan Dr. Afif . Dr. Afif ada? Ya ada. Okey. Sebenarnya tak pernah ada. Okay, kami kemarin 1, 2, 3. Okey dah. Okey. Terima kasih. So Prof, agak-agak apa ni pertukaran pemerintah ada pertukaran ke?
Jadi doa yang terbaik lah untuk Malaysia itu je lah. Ya, Kan? kita doakan Kalau dapat kita nak pemimpin cakap yang pun baik. susah juga, tapi Ya. ialah PM Tan Sri Wahyudin pun jadi caretaker government, tuan okey lah. Kita doa yang terbaik untuk Malaysia itu je nak cakap pun. Yalah. InsyaAllah. Ya. Okey, sebagai penutup, terimalah pantun sekali lagi dari saya. Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putra-puteri. Sempurna sudah majlis penutup yang diraih, salah dan silap harap dimaafi. Sebagai penutup majlis, marilah kita membaca doa pembersih majlis, tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih semua. Sehingga jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Dr. Daniel, semua yang hadir ya. Okey, Terima kasih, Dr. Prof. Hairun. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Okey, Terima kasih, sama. Prof. Lagi insyaAllah. Oh.